Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and very good evening to Dang Imran bin Muhammad Zaki, our honorable speaker, all IIM Kuantan students and non-IIM Kuantan students, brothers and sisters that joined us today for our third Al-Kahfi Challenge Tadabbur session. Welcome to the Tadabbur series of Al-Kahfi Challenge. I am Farah Wahida Miti Ghazali, third year optometry student, and I will be your MC for today. For your information, there are 4 Tadabbur series in total. The first 2 series was conducted on 12 March and 26 March. And Alhamdulillah, we get together again tonight for the third series to learn or precisely to tadabbur the words of Allah, specifically Suratul Kahf. More information about the programs, including important links, will be shared in Al-Kahfi Challenge WhatsApp group. So for those who have not joined yet the WhatsApp group, please do so for you to not only know more about the amazing Suratul Kahf, but also stand a chance to win some prizes for the quiz contest that will be based on each Tadabbur session. So before we proceed with the Tadabbur session, we would like to announce 2 winners for the Quiz 2 Al-Kahfi Challenge, which was conducted on last Friday. The quiz was conducted based on the Tadabbur, the second series of Tadabbur. So the winners are Nurul Yasmin binti Muhammad Rusdi and Nur Syuhada binti Subri. So congratulations to both of you. To the others, don't be sad and do join our Quiz 3 Al-Kahfi Challenge, which will be conducted on next Friday, 16 April. The winners will be contacted by by our committees. The quiz questions will be based on today's Tadabbur session for the quiz 3. So stay focused to stand a chance to win the prize as well as gain knowledge. We also would like to inform you that there will be some changes on the date and time for the 4th series of Tadabbur, as it will be in Ramadan. The 4th series of Tadabbur Al-Kahf will be conducted on 24th April, which is on Saturday, on another 2 weeks. Next week we'll be conducting a quiz, and the next 2 weeks we'll be conducting the final series of Tadabbur, which is the 4th series, and it will be conducted in the morning. More information regarding the 4th series will be informed in the group. Okay, Alhamdulillah. Now we will proceed to our Tadabbur session. But let me remind you, a side note from Da'i Imran Zaki. Our Da'i welcome all participants to ask questions while he is sharing along the program by opening the mic or leaving your question in the comment section. Inshallah, our speaker today are open for a two-way communication. So without further ado, I would like to invite Da'i Imran Muhammad Zaki, which is currently in Turkey, to deliver his talk. And no worries, this session will be conducted in Malay. To Da'i Imran, please welcome. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ke suara saya? Dengar. Alright, cantik. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya dapat sama-sama kita berkumpul pada petang ini. Malam inilah kalau dekat Malaysia, untuk sesi Ibrah Surah Al-Kahfi siri yang ketiga. Saya tersilap ini, siri yang kedua. Tapi sebenarnya siri yang ketiga untuk refleksi kisah Nabi Musa dan juga Khidir. Baik, sebelum tu saya buat disclaimer dahulu. Mungkin ada yang datang ke sini hari ini dia tahu cerita tentang Khidir. Kalau menantikan perbahasan kenaan dengan Nabi Khidir hidup ke tak hidup, yang sebelum ni beberapa minggu yang lepas ada perbahasan di media sosial, saya mohon maaf, kita tidak akan membahaskan perkara itu. Cumanya adalah perbahasan berkenaan perkara itu. Kalau kita tengok mungkin pendapat yang lebih kuat ialah Khidir alaihissalam sudah pun meninggal dunia, tetapi saya tolak tepi perbincangan itu sebab kita nak bincang berkenaan dengan tadabbur. Topik kita ialah tadabbur, maknanya refleksi. Bila kita refleksi, maksudnya kita bukan masuk deeper sangat dalam perbahasan ilmiah yang memerlukan, maksudnya kita kena tengok ini. Itu saya dah in my work.
saya buat kerja saya, tetapi dalam masa yang sama dalam perbahasan kita hari ini kita nak cari pengajaran. Bukan hanya cerita tapi kita nak dapatkan pengajaran. Baik. Kita telah melalui 2 cerita yang lepas dan keempat-empat cerita yang kita akan lalui ini semuanya kita akan nampak di bawah tema yang sama, iaitu tema berkenaan dengan fitnah ataupun tema berkenaan dengan tipu daya yang boleh berlaku kepada kita. Yang pertamanya kita telah bahas berkenaan dengan cerita 7 orang berkenaan dengan pemuda-pemuda yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama 300 tahun lebih. Jadi ini cerita yang pertama berkenaan dengan akidah. Maka kita belajar sesuatu berkenaan dengan kita kena berani untuk keluar daripada sesuatu tempat yang untuk menyelamatkan akidah kita. Kalaulah kita ada stay kat satu tempat, WhatsApp group ke apa ke, ataupun kawan-kawan ke yang boleh menyebabkan iman kita tergugah, maka kita tidak perlu untuk lepak lama-lama ataupun sebersalah kerana kita belajar sesuatu daripada surah Al-Kahfi, iaitu iman perlu diselesaikan pertama. Sebab tu cerita tu diletak perkara yang paling pertama sekali kerana ia berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan iman kita. Dan begitu juga kalau kita tengok kadang-kadang benda-benda yang dapat menyebabkan iman kita rasa syak wasangka, maka kita kena segera untuk belajar, segera untuk mencari jalan, mempelajari ilmu supaya kita dapat menyelesaikan masalah syak. Saya perhatikan kadang-kala kita ada dapatilah kadang-kadang orang tanya macam soalan-soalan yang kritikal berkenaan dengan akidah, lalu orang yang menjawab pun just cakap apa cakap macam ni, istighfar sikit, istighfar. Lepas tu astagfirullah, astagfirullah. Adakah astagfirullah itu istighfar tu menyelesaikan masalah? Tak menyelesaikan. Dia masih ada syak wasangka dalam diri dia. Bila sebut istighfar pun, astagfirullah pun tak selesai masalah. Maka cara nak selesaikan masalah apa? Kena belajar. Berkenaan akidah ni kena belajar. Kena ada ruang dalam kehidupan kita ni kalau boleh cari jalan untuk belajar tentang akidah. Paling kurang memahami berkenaan dengan tafsiran suratul Ikhlas dan juga suratul Kafirun sudah memadai untuk memahami akidah. 2 surah ni. Baik. Yang kedua, cerita yang kita telah lalui kedua berkenaan dengan fitnah harta ataupun fitnah kurniaan nikmat yang ada kepada kita. Sebahagian daripada kita mungkin ada diberikan nikmat wang, nikmat duit, nikmat tempat yang cantik, nikmat selesa, belajar jauh-jauh dan sebagainya, maka kita kena lihat perkara itu ialah masya-Allah la quwata illa billah. Dia sesuatu yang Allah kehendaki kepada kita dan kita tiada kekuatan. Bukan untuk kita bangga-banggakan, bukan untuk kita macam kita dah bahas minggu lepas, wa huwa yuhawiruhu an aktsaru minka mala wa a'azzu nafara. Waktu dalam tengah borak-borak tu dia tiba-tiba macam selit-selit sikit, aku lagi banyak duit daripada engkau. Dia tak cakap direct tetapi wa huwa yuhawiruhu, dia selit-selit. Itu pun kita kena perhatikan. Dan hari ini kita akan masuk refleksi siri yang ketiga, iaitu berkenaan dengan refleksi kisah Nabi Musa alaihissalam dan juga kisah Nabi Khidir alaihissalam. Di dalam hadis ada kita boleh baca sebagai Khadir. Kita biasa sebut dengan Khidir, tetapi sebahagian kalau saya tengok dalam Sahih Bukhari dia menyebut sebagai Khadir. Kalau di Turki kami panggil sebagai Khizr. Tak ada masalah. Cumanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mendiamkan nama ini. Kalau kita tengok dalam Al-Quran banyak nama yang tidak disebutkan. Kerana perkara itu dia bukan perkara yang paling utama. Sebab kadang-kadang kita dapat nama pun bukan kita dapat belajar daripada apa pun. So yang paling penting ialah kita dapat pengajaran dulu. Kadang-kadang kita suka macam sometimes orang cakap betul ke Nabi Khidir ni dia ada minum satu air yang air itu dia boleh menyebabkan dia tidak mati. Saya rasa benda ni baru kot ada orang dia buat video and then sampai ke benda tu. Saya rasa macam okey lah kalau let's say benda tu ya pun, tapi dia macam dia tak ada apa yang kita boleh belajar pun daripada perkara tu. So utamakan sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada kita melalui Al-Quran. Al-Quran ni hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Dia satu petunjuk yang praktikal yang kita boleh nampak dan kita boleh terus bina karakter kita, bina iman kita, bina jiwa kita. So hari ini kita akan masuk kisah Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Khidir. Bagi yang ada mushaf Quran bersama, saya sangat galakkan untuk buka mushaf Quran bersama. Sebab saya sebenarnya dalam keadaan sangat sibuk, jadi saya tak sempat nak buat lebih-lebih sangat dia punya slide ni. So saya banyak letak ayat Quran saja, tapi saya tak terjemahan.
Tapi kita boleh bahaskanlah sama-sama berkenaan dengan terjemahan dan juga maksud dia. Cumanya kalau let's say ada Quran terjemahan bersama anda, lebih baiklah untuk memudahkan anda dapat pembelajaran anda, insyaAllah. Saya okey kalau siapa-siapa nak tanya terus soalan, silakan. Nak celah ke apa, tak ada masalah. So, kita dapat jumpa sumber yang utama berkenaan dengan kisah ini daripada dua tempat. Iaitu pertama daripada surah Al-Kahfi ayat 60 hingga 82. Yang keduanya daripada Sahih Al-Bukhari pada nombor 3401. Ada beberapa hadis juga disebutkan, tetapi ini antara sumber hadis yang paling asah dan juga banyak dipegang ceritanya. Dan Nabi Khidir punya nama pun disebutkan daripada Sahih Bukhari ini. Dan juga Yusha' bin Nun, nanti kita akan jumpalah kisah nama Yusha' bin Nun ni siapa. Okey, saya bagi dulu sinopsis secara asas. Sinopsis secara asas, satu ketika ni Nabi Musa AS dia berbual ataupun dia ada sesi dengan Bani Israel di satu tempat kita panggil sebagai ladang, bukan ladang lah, di satu padang pasir, Sebab ketika ini kalau siapa yang mengikuti kisah Nabi Musa ni, kita akan dapati kisah Nabi Musa ni dia paling banyak dalam Al-Quran. So dalam banyak-banyak scene tu, daripada awal, daripada Nabi Musa AS dekat surah Al-Qasas tu Nabi lahir, Nabi dibawa ke dalam air, dalam air pula, atas air lah, dekat atas menil tu. Kemudian sampailah ke tempatnya, sampailah kat istana Fir'aun dan sebagainya, sampailah cerita tu dekat ujung sekali. Ni kira cerita ni waktu tu Nabi Musa dah tua dah ni. Cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir ni, kisah Nabi Musa ni, dia tak tahu, wallahu alam tak tahu Nabi Musa umur berapa, tetapi kita boleh anggarkanlah agak-agak bila dia dah berdakwah. Ini scene ni dah lepas daripada laut terbelah, kemudian dah lepas daripada dapat wahyu kitab Taurat, dah lepas daripada macam-macam, sampai nak pergi Palestin dah ni. Lepas tu balik semula daripada Palestin sebab Bani Israel tak mau ikut. Lalu mereka ditahan dekat satu padang. Dekat sinilah. Sini kat sini. So kita boleh bayangkanlah agak-agak umur Nabi Musa ni mungkin tantah dalam 80 tahun, lebih kurang gitu. Wallah alam tak tahu, tapi tu umur dia tu. Umur baginda ni tu. Lalu dalam kalangan Bani Israel ni ada orang bertanya siapa yang lebih berilmu, maka Nabi Musa AS berkenaan dengan dia katalah yang tiada orang yang lebih berilmu daripada aku. Lalu Allah perintahkan Nabi Musa untuk mencari seorang lelaki, seorang hamba yang lebih mengetahui daripada dia, iaitu di antara dua lautan. Sekejap, saya nak masuk ke ni. Nanti masuk. Sama, hai. Silakan. Okay. Kucing. Sorry. Apa nak cakap ni? Alright. Allah perintahkan Nabi Musa untuk cari Khidir di pertengahan dua laut. Okay. Lepas tu Nabi Musa ni mengajak Yusha'. Nama Yusha' bin Nun ni pun disebutkan dalam hadis juga seorang anak murid ataupun kita panggil trainee ataupun kita panggil mungkin intern. So dia ni macam intern yang akrab dengan Nabi Musa AS. So kalau macam kita perasan ada ulama-ulama yang hebat ni, kadang-kadang bersama dengan dia ada orang muda. Orang muda yang memang ulama ni training dia betul-betul. Train dia gila-gila punya sampai jadi power. Ni antara orang, iaitu Yusha' bin Nun. So murid yang terbaiknya untuk menemani. So dalam perjalanan ni nak pergi ni, mereka bawa lah bekalan ikan sebagai makanan sepanjang musafir. Kemudian sampai dekat hentian pertama, duanya berehat. Kemudian Yusha' antara jaga dengan tidur, dia ternampak ikan mati. Ikan mati ni maksudnya ikan dah siap bekal dia orang lah dalam perjalanan tu. Melompat keluar daripada bakul dan masuk semula ke lautan. Dan kemudian mereka meneruskan perjalanan dan sampailah Nabi Musa ni rasa dah lapar sangat ni. Kita kata, dia cakaplah dekat Yusha', bukalah bekalan kita tu, kita dah lapar. Lalu Yusha' pun kata, baru teringat nak cerita. Aku tadi ingatkan mimpi. Sebab dia sedang-sedang, dia tengah mamai. Betul ke ni nampak ikan dia keluar tu? Sebab waktu tu dia orang tengah berehat. Dia bukan tiba-tiba berjalan, tiba-tiba ternampak dia pegang bekal makanan ni, tiba-tiba ikan tu keluar. Kalau bekal tu keluar terus,
Dia boleh terus cakap dengan Nabi Musa. Tadi ikan dia keluar. Selesai masalah kan. Tetapi kenapa dia cakap, aku lupa nak cerita kat kau tadi. Sebab isu dia lah dia orang tengah rehat. Waktu dia orang tengah rehat, Nabi Musa rehat tidur. Kemudian Yusha bin Nun ni antara jaga dengan tidur, mamai. Kita nampak ikan dia keluar. Time tu lah, sebab tu dia lupa nak cerita. Dan kemudian dekat dia lepas dah perasan benda tu hilang, maka dia cari balik tempat yang mana ikan tu masuk. Lalu kat situlah mereka berjumpa dengan Khadir ataupun Khidir. Baik, kita masuk dulu sebentar berkenaan dengan hadis. Ini hadis ni saya tak semua, tapi saya letak sebahagian sahaja untuk kita faham beberapa perkara dahulu. Bila Nabi Musa alaihissalam, ini hadis sami'atu Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu, yaqul, dia kata qama Musa alaihissalam khatiban fi bani Israel fasu'ila ayyun nasi a'lam faqala ana a'lam. Maka waktu Nabi Musa ni bercakap khatiban secara berpidato ataupun tengah berceramah something like that, dengan Bani Israel, kemudian orang tanya berkenaan dengan siapa yang lebih tahu berkenaan perkara ni, maka Nabi Musa kata aku lebih tahu. Soalan, adakah Nabi Musa sombong? Nabi Musa bagi tahu Nabi dia yang lebih mengetahui daripada orang lain. Kita tahu bahawa Nabi Musa ialah orang yang memang senior, kita boleh kata profesor dalam bidang Taurat. Profesor besar dalam bidang Taurat dan orang yang paling memahami Bani Israel dan juga kelompok-kelompok Fir'aun. Sebab apa? Dia duduk lama dengan geng-geng Bani Israel. Dia bukan kerja. Dia duduk lama dengan Bani Israel. Dia bukan dia dah mengharungi macam-macam kedegilan Bani Israel. Dalam masa yang sama, dia pun pernah duduk dengan Fir'aun. Dia jadi anak angkat Fir'aun dalam tempoh yang agak panjang. Maknanya, karakter Nabi Musa ni dia bukan biasa-biasa. Dia dah rasa dua-dua jenis darjat ni kedudukan. Dia pernah rasa terbuang dan dia pernah rasa duduk di istana. Dia pernah rasa kehidupan menjadi bani yang ataupun orang yang menjadi hamba, dan dia juga pernah menjadi orang yang menjadi geng-geng Fir'aun. Fir'aun ni dia bukan kelompok yang biasa-biasa, dia kelompok yang tinggi betul dalam kalangan masyarakat. Kekayaan dia tu memang jarak dia jauh sangat dengan Bani Israel. Nak katanya Fir'aun, Nabi Musa ni dah rasa dulu dan dia sangat hebat dan dia sangat kiranya power, memang power. Lalu adakah kalau dia cakap aku lebih mengetahui daripada mereka? Kita bayangkan macam ni. Kita borak-borak dengan kawan-kawan, bukan kawan-kawan lah, maksudnya kita ada satu tim apa semua tu. Seorang bidang pengajian Islam, seorang bidang doktor, seorang bidang farmasi, seorang bidang sastra dan sebagainya. Lalu borak-borak, sambil borak-borak tu, lalu dia cakap, siapa yang lebih faham Quran kat sini? Contoh dalam grup tu, yang paling faham Quran, contohnya nama dia Farah Wahidah contohnya. Dia cakap, Farah Wahidah yang paling faham Quran. Ataupun Farah Wahidah yang cakap, kalau yang ni aku faham lagi lah daripada korang. Adakah maksudnya Farah Wahidah ialah orang yang sombong? Jawapannya tidak. Sebab dia memang berkelayakan untuk bercakap macam tu. Sebab duduk dalam kelompok dia, memang dia yang lebih tahu tentang perkara tu, maka dia cakap macam tu. Sama juga bila contohnya kita dengan guru kita, contoh kita jumpa, kita ni satu kelas, and then kita ada guru, kemudian guru tu cakap, okay, kita akan belajar bab 7 dulu. Kita pun cakap, kenapa belajar bab 7 dulu? Belajarlah bab 1 dulu. Lepas tu cikgu cakap, tak apa, saya tahulah sikit daripada korang, saya dah ada pengalaman sekian, jadi saya rasa kalau korang faham bab 7 ni, nanti masuk bab 1 lagi senang. Dia macam tu. So nampak dia macam, dia bukan sombong, tapi dia sampaikan yang, ya aku lebih tahu daripada ni. Dan apatah lagi bila Nabi Musa ni berhadapan dengan Bani Israel ni, dia jenis kena hentam sikit, dia kena hentak sikit. Aku lebih tahu daripada korang, kau jangan main-main, itu lebih kurang. Tapi nak katanya dia kena jelaskan kepada Bani Israel supaya dia tak banyak soal. And then bila dia cakap macam tu, maknanya Nabi Musa bukanlah melakukan kesilapan apa pun. Lalu Allah Subhanahu wa taala fa wahallahu ilayhi anna 'abdan min 'ibadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadanya berkenaan dengan ada abdan, ada seorang hamba yang lebih huwa a'lamu minka, yang lebih mengetahui ataupun lebih alim daripada kau wahai Musa. Jadi Nabi Musa ni pun kata, okey aku kena belajar dengan dia.
Aku kena belajar dengan. Jadi satu benda yang sangat-sangat menarik. Daripada cerita ni sebenarnya kita akan banyak belajar berkenaan dengan adab berguru, adab kita belajar, juga bagaimana sikap kita dalam keadaan kita belajar. Jadi dia satu perkara yang sangat praktikal untuk kita perhatikan dalam cerita ini. Nabi Musa ni, bila kita dah bahas tadi, Nabi Musa ni dah tua dah. Dalam keadaan dah tua, dia sangat alim dan profesor dalam bidang Taurat. Orang yang pakar, orang yang dia bukan sekadar alim, tetapi dia juga berani, dia juga pemimpin. Ada orang dia alim tetapi dia tidak mampu untuk memimpin masyarakat. Ada orang dia mampu untuk memimpin masyarakat tapi dia agak bodoh sikit. Tak adalah bodoh, cumanya istilah bodoh tu macam kasar sangat kan, tapi setelah kalau kita tengok ahli politik itu kadang-kadang jawapan dia macam takkanlah dia jawab macam ni. Betul ke dia jawab macam ni? Tapi benda tu real lah, kita nampak benda tu depan mata kita. Dia macam takkanlah dia jawab macam ni. Wartawan tanya macam ni takkan jawab macam ni. Dia rasa macam tak kena. Tapi benda tu biasalah. Maksudnya nak kata kadang-kadang dia mampu untuk memimpin tapi dia mungkin tidak mempunyai sejumlah ilmu yang matang. Tapi ada orang dia ada sejumlah ilmu yang matang tetapi dia tidak mampu untuk memimpin masyarakat. Ada orang pula dia mampu untuk, dia ada ilmu yang banyak tapi nak tegur ataupun serang orang pun tak boleh. Dia tak mampu. Ada orang dia macam tu. Maksudnya nak kata setiap daripada kita ni kadang-kadang tidak akan memegang segala jenis kelebihan tu pada satu badan. Tetapi Nabi Musa alaihissalam, kalau kita perhatikan di dalam kisah-kisahnya, kita akan melihat bahawasanya Nabi Musa ni bukan sekadar mampu untuk memimpin masyarakat, tapi dia juga alim. Dalam keadaan dia alim, dia juga ada common sense. Dia ada sesuatu yang dia nak tegakkan keadilan. Kita dapat perhatikan secara jelas apabila Nabi Musa sendiri waktu dia dekat geng-geng Firaun, bukan dia geng Firaun tetapi dia duduk dalam kalangan geng Firaun, yang dia nampak ada Bani Israel ni kena dizalimi. Lepas tu dia pergi tumbuk orang ni sampai mati. Dia tumbuk macam tu dan dia tak tahu, wallahu alam, Allah mengkehendaki untuk dia mati, maka mati. Tapi tak tahulah macam mana agaknya tumbukan Nabi Musa tu sampai buatkan dia mati. So kita boleh bayangkan macam mana dia ni tak boleh senang duduk tau. Kalau dia nampak ada orang dizalimi. So dia kata orang ni hebat lah, Nabi Musa ni hebat. Tetapi dalam masa yang sama, dia tetap keluar untuk cari orang yang Allah kata huwa a'lam minka. Dia lebih tahu daripada engkau. Dia lebih alim daripada engkau. Maka dia rasa macam aku kena belajar sesuatu daripada dia. Hidup kita tak lama, jadi kita rasa macam ada sesuatu yang kita kena sentiasa belajar. Maka kita belajar sesuatu daripada perkara ini, perkara utama sekali sebelum kita masuk topik, iaitu jangan pernah rasa diri kita lebih, maksudnya kalau walaupun kita mungkin pandai, tetapi jangan rasa hanya kita cukup dengan apa yang kita belajar. Kita kena sentiasa upgrade ilmu kita. Habis degree, sambung lagi. Kalau mampu sambung lah, kalau tak mampu sambung master ke PhD ke, mungkin boleh tambah bacaan buku ke, atau mungkin ambil short course ke, atau mungkin kena berguru dengan siapa-siapa ke, ataupun yang paling penting jangan tinggalkan bacaan buku, jangan tinggalkan sentiasa upgrade ilmu. So sebab bila kita sentiasa berada dalam keadaan yang macam mengajar tanpa belajar ni, kadang-kadang kita tidak mampu untuk menerima kritikan dan teguran. Kita tak mampu untuk ditegur ataupun dibetulkan oleh orang lain. Maka penting untuk kita sentiasa menuntut ilmu walaupun dalam keadaan kita mungkin kita dah berilmu, wallahu alam. Kemudian kita terus masuk kepada seterusnya, iaitu Nabi Musa alaihissalam bermulalah perjalanan. Pengembaraan mencari Khidir alaihissalam. Baik. Wa idza qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya hukubannya, ayat 60. Tapi sebelum tu Nabi Musa alaihissalam sebelum dia pergi bertolak keluar untuk mencari ilmu ni, dia serahkan dulu keputusan ataupun kerja-kerja dia yang agak berat kepada Nabi Harun alaihissalam. Apa yang kita belajar daripada ini ialah kadang-kala waktu kita belajar, kita tidak boleh terlalu disibukkan dengan perkara-perkara yang banyak sangat. Macam contohnya mungkin kita berpersatuan tetapi kita tidak boleh terlalu disibukkan dengan persatuan sampai memberi kesan kepada pengajian kita. Tapi persatuan tu penting. Pada saya masuk dalam persatuan ni sangat-sangat penting supaya kita dapat membina diri, membangunkan diri, kemudian belajar mengurus
dan juga dia sebenarnya release stres juga, sebenarnya release tension bila kita ada bersatuan, kita buat program dan sebagainya. Tetapi meletak dia jangan sampai kita macam ni, ada certain orang lah kalau kita tengok dia macam-macam kerja dia buat sampai kan kelas akhirnya pun tak masuk. Sayang. Jadi Nabi Musa AS menunjukkan contoh bahawasanya walaupun dia, maksudnya dia terus serahkan kepada Nabi Harun AS untuk selesaikan masalah dia. Sama juga waktu kita belajar, jangan terlalu waktu tu lah nak buka WhatsApp, notification, waktu tu lah nak buka apa semua kan, sekarang tengah belajar online kan. Dia kena belajar untuk fokus dan tinggalkan sekejap. Fokus dan tinggalkan sekejap. Macam ada kata-kata daripada Imam Syafi'i kalau saya tak silap. Imam Syafi'i dia kata, kalaulah aku ni disibukkan dengan harga bawang, maka aku tak belajar. Faham tak maksud harga bawang? Maksudnya dia kena sibuk pasal isu politik. Bila isu politik kan ada kesan pada harga bawang, harga itu, harga ini kan. So dia macam, kalaulah aku disibukkan dengan harga bawang, sudah tentu aku tak belajar. Sebab yelah bila dia masuk dengan tu, bayangkan hari-hari nak kena baca paper, hari-hari nak kena tengok apa politikus buat hari ni, nak kena londehkan dia orang apa semua. Akhirnya dia tak belajar lah. Akhirnya dia tidak mendalami ilmu, dia tak baca buku. Sebab kita nak belajar ni, kita memang memerlukan fokus yang tinggi tu. Saya tak tahulah macam mana orang tak tahulah, tapi memang kita belajar ni kena fokus yang tinggi. So itulah yang kita belajar daripada Nabi Musa AS, serahkan tugas dia terus kepada Nabi Harun. Kemudian bermulalah perjalanan. Tapi sebelum tu kalau kita perasan, setiap cerita dalam Al-Quran kebanyakannya berkenaan dengan travel, perjalanan. Maryam AS berjalan jauh daripada family dia, tinggalkan family dia, pergi ke satu tempat, duduk dekat mihrab. Kemudian kita tengok Nabi Musa, perjalanan ni macam-macam perjalanan yang dilakukan. Pergi ke Madian, kemudian daripada Madian pergi ke Mesir, daripada Mesir keluar Mesir, pergi ke Palestin, ni berjalan lagi. Nabi Yusuf AS daripada Palestin masuk ke Mesir, banyak berjalan. So kita dapati bahawasanya sama juga macam kisah yang pertama dalam surah ni pun tentang perjalanan juga. Orang-orang muda yang keluar daripada tempat dia. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW pun keluar daripada Mekah pergi ke Madinah. Ada syair-syair daripada para ulama satu kedahulu, iaitu bila kita belajar ni kita kena keluar daripada tempat kita. Walaupun kita mungkin ada homesick ke apa ke, nak keluar dari tempat kita. Mungkin tak pergilah belajar di luar negara ke apa, tapi tak ada masalah pun. Cumanya nak kata kena ada ruang yang kita keluar jauh, kena berjalan. Kalaupun kita belajar dekat kawasan rumah kita, tapi kena ada waktu untuk kita travel. Travel ni dia banyak mendidik kita. Dalam surah Al-Hajj Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, tidakkah kamu melihat langit dan bumi? Tidakkah kamu berjalan? Falam yasiru fil ard, tidakkah kamu berjalan di atas bumi ini? Dan kamu akan dapati bahawasanya mata kamu akan melihat dan telinga kamu akan mendengar. Kan pelik ayat tu kan? Kenapa mata akan melihat dan telinga akan mendengar? Sebab dalam kita travel, kita akan mula rasa, contohnya macam saya datang ke Turki, kita akan mula rasa macam mana sejuk tu maksud dia. Selama ni kita jangan dengar orang Syria ni sejuk, sejuk, okey, lepas tu kita bagi. Tapi sekarang ni kita duduk, kadang-kadang kita rasa macam mana nak mandi hari ni, sejuknya ya Allah, macam tu. Lepas tu nak keluar pergi beli barang, pergi semayang Jumaat. Nak keluar pergi semayang Jumaat tu, ya Allah, dah lah, kes semayang kan jarak-jarak kan. So bila semayang jarak, confirm tak muat dalam masjid, confirm kena semayang kat luar. Suhu tadi 4. Suhu 4 darjah Celsius, saya nak kena dengar khutbah, kemudian nak kena semayang dalam keadaan menahan kesejukan. So kita mula melihat dan kita mula mendengar, kita mula peduli pasal orang lain. Sebab tu travel ni penting untuk dia membangunkan diri kita jadi seorang yang lebih ada common sense, ada iman kita lebih kuat dan sebagainya. Begitulah, wallahu alam. Baik. Lalu mulalah perjalanan kita. Sekarang pukul berapa ni? Baru pukul 5 tadi. Okey, sempat. Yang lain ni kejap-kejap je, sikit je. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. Pada ayat 60. Dan ingatlah peristiwa ketika Nabi Musa berkata kepada temannya ni anak murid dia lah, teman perjalanan dia, aku tidak akan berhenti berjalan sehingga aku sampai ke tempat pertemuan dua laut itu. Maksudnya dekat pertemuan dua laut itu ada Khadir. Khadir dia stay kat situ. So nak cari dekat pertemuan dua laut ni. So ada lah perbincangan sama ada perbincangan dua laut ni dekat mana. Ada yang mengatakan dekat
Saya dah lupa, tapi Syed Qutb dalam tafsirnya dia bahaskan berkenaan perkara ni. Ada antara laut Hindi dan laut apa tak, saya tak ingat, tadi saya baca gitu je. Tapi boleh check balik. Tapi ala kulli hal dekat Majma' al-Bahrain, di antara dua laut. Aw amdi hukuba, atau aku akan terus berjalan bertahun-tahun. Hukuba ni, hukum ni. Hukum ni maksud dia, kalau kiraan hukum ni maksudnya 70 tahun. Bila kita sebut hukubah, maknanya 70 tahun, 70 tahun, 70 tahun, 70 tahun. Maknanya Nabi Musa ni kata macam, aku nak kena dapatkan, aku nak kena pastikan, aku akan cari Majma' al-Bahrain ni untuk pastikan aku jumpa Khadir, ataupun aku akan jalan sepanjang hidup aku. I will spend my lifetime untuk cari Khadir ni. Nak kata kita tak kira berapa tahun pun dalam perjalanan ni, walaupun aku dah tua macam mana pun, aku nak cari orang supaya aku dapat belajar. Hebat dia punya, Nabi Musa ni punya pencarian ilmu. Jadi kita kena belajar daripada perkara ni. Okey. Ni kadang-kadang internet slow sikit, terus macam malas masuk kelas kan. Ataupun kita kena belajar daripada perkara ni. Ni nampak Nabi Musa ni tak kira lah berjalan berpuluh-puluh tahun pun dia sanggup walaupun dalam keadaan tua. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Pada ayat 61. Maka apabila mereka berdua sampai di tempat pertemuan dua laut tu, dia orang dah sampai dah tempat tu sebenarnya. Dan mereka sebenarnya berehat kat situ. Lupalah mereka tentang hal ikan mereka, lalu ikan itu menggelunsur menempuh jalannya di laut yang merupakan lorong di bawah tanah. Maka diorang tengah rehat ni. Nabi Musa kata dekat Yusha ni, dia kata, aku nak rehat sekejap, kau jaga-jagalah barang apa semua. Dia rehat. Tapi Yusha ni pun penat juga ya, anak murid dia penat lah juga. So Yusha ni pun kata, Yusha tak kata apalah, dia pun rehat jugalah, dia rehat tertidur, tapi dia macam mamai. So dia nampak tiba-tiba bekal dia, bayangkan dah masak ikan, masak lemak ke apa, ikan masak pedas ke apa kan, hisap ikan masak dapat asam pedas tu keluar masuk laut. Dia masuk balik laut, dia berenang. Dan dia rasa waktu tu dia macam mimpi kot. Bukan betul kot mimpi ni rasanya. Sebab dia mamai, dia antara sedar dengan tak sedar. Sedar antara tak sedar. So dia rasa macam tak ada apalah, benda tu mainan tidur. Sebab bila buat mimpi ni, benda ajaib pun boleh mimpi kan. Kita mimpi, saya dulu kecil-kecil pernah mimpi adik saya jadi cicak, lepas tu saya bunuh cicak tu, dan saya rasa saya menangis. Saya menangis sebab saya telah membunuh cicak itu adik saya. Astagfirullah. Tapi tak kata benda tu ialah benda ajaib. Bila benda ajaib, kalau dalam mimpi benda normal lah kan. So macam itulah Yusha bin Nun, dia nampak ikan tu terkeluar. So rasa macam tak ada apa, benda kecil je. Lalu falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad lakina min safarina hadha nasabah. Ini buku surat 301. Setelah mereka melepasi tempat tu, dah lepas daripada tempat tu, berkatalah Musa pada temannya. So Nabi Musa ni cakap dekat Fatahu. Fatah ni pemuda, teman dia lah pemuda. Fatah ni dia boleh juga perkataan fatwa. Fatwa ni apa? Legal ruling kan. So sebab itulah Fatah ni, iaitu remaja ataupun orang muda ni, dia sudah mendapat tanggungjawab, boleh dapat tanggungjawab. Di bawah paksi yang sama lah. Fatwa, Fatah dan sebagainya. Qala al-fatahu atina ghada'ana laqad lakina min safarina hadha nasaba. Dia kata, bawa makanan tengah hari kita. Sebab kita ni dah penat lelah dalam perjalanan min safarina, dalam perjalanan kita. Hadha nasaba. Nasaba ni istilah nasaba ni exhausted, dia penat yang kau-kaunya. Penat yang amat sangat. Sebab kalau kita tengok dalam tafsir, Nabi Musa AS dalam perjalanan tu, makanan tak bawa banyak sangat pun. So maknanya diorang ikat perut sepanjang perjalanan. So diorang akan hanya makan bila diorang dah betul-betul lapar yang amat sangat. So yang ni waktu ni diorang tengah lapar yang amat sangat. Maka barulah bukalah makanan kita tu, kita makanlah ikan yang kita bawa tu ya. Gitu. Lepas tu qala ara'aita idza awayna ila sakhrati fa inni nasitul hud. Lalu Yusha ni pun berkata, temannya berkata, ara'aita idza awayna, kau nampak tak tadi agak-agak macam tu lah lebih kurang. Ara'aita, kau nampak tak tadi? Tahukah apa yang dah jadi dekat kita waktu berehat dekat batu besar tu, dia cakap ini.
dia cakap, wahai Nabi Musa, kau tahu tak tadi ada something yang berlaku dekat dekat Sakhrah, dekat batu besar tu. Dan sebenarnya aku dah terlupa pasal ikan ni. Dan dia nak bagi Yusha ni comel. Subhanallah. Dia nak pertahankan diri. Dia kata, wa ma ansanihu illa syaitan wa ana adhkurah. Dia kata, dan tak adalah yang lupakan aku ni melainkan syaitan. Dia tak cakap dulu salah dia. Dia cakap, ya, sebenarnya yang melupakan aku ni syaitan. Gitu. Dan ikan tu, dia cakap lah, ikan tu menggolonsor, menempuh jalan di laut dengan cara yang menakjubkan. Cara yang menakjubkan. Ajabah. Pelik. Pelik. Tapi yang lupakan sebenarnya syaitan yang lupakan aku. Tapi benda ni, dia bukan maksudnya dia mengaku kesilapan dia dengan sebut nasi itu. Aku lupa. Jadi macam dia mengakui terus depan guru dia lupa. So kita dengan berhadapan dengan guru kadang tak payah banyak alasan sangat. Kalau kita buat salah, cakap je kita buat salah. Tetapi dia mengingatkan diri dia bahawasanya syaitan akan sentiasa bersama dalam keadaan syaitan ni sentiasa musuh utama untuk memastikan dia tidak diingatkan untuk sampaikan sesuatu yang baik. Gitu dia sebut gitulah. Kemudian Nabi Musa AS dia tak salahkan anak murid dia tak ada cakap, "Hai, kita dah jalan kau main jauh dah ni. Nak kena batal balik dah ni. Kenapa tak bagi tahu tadi? Kita bukannya ada Ferrari ke? Zaman tu Ferrari ni kuda lah kan? Ke ada kuda merah ke apa? Kan boleh balik semula. Kenapa tak bagi tahu tadi?" Tapi Nabi Musa tak buat macam tu. Nabi Musa terus kata, "Qala dzalika ma kunna nabgh." Menarik dia. Itulah tempat yang kita nak pergi. Fartadda ala atharihima qasasa. Mereka pun balik semula ke situ dengan mengikut jejak mereka. So dia orang ikut balik jejak mereka ni. Patah balik. So Nabi Musa AS dia tak perlu nak marah-marah, dia tak ada kata apa. Dia just macam, sebab dia pun sedar Majma'al Bahrain ni, pertemuan antara dua laut ni tak ada signboard. Tak ada pun signboard kat sini, okey, ni Majma'al Bahrain. Tak ada pun kata kat sini, okey, ni kat sinilah rumah Khadir. Dia tak tahu benda tu kat mana. Dia macam sentiasa dia mencari tetapi clueless. Kita zaman sekarang kita pergi keluar, kita boleh cari tahu, okey, saya nak belajar dekat universiti ni. Kita pun kita jumpa, okey, kat sini memang Universiti Marmara ada tempat dia. Sekarang ni Nabi Musa AS nak pergi satu tempat belajar. Madrasahnya tak tahu kat mana. Dia bagi tahu kat Majma'al Bahrain. Majma'al Bahrain ni besar ruang ni. So tak tahu kan pertengahan antara dua laut. Kita boleh kata besar lah tempat tu kan. So kita tak sure belah yang mana sebenarnya Majma'al Bahrain ni. So tak ada signboard apa semua. So dia macam kalau aku salahkan dia pun apa gunanya? Patah je lah balik kan, selesai masalah. Maka dia lapang dada. Nabi Musa AS ni lapang dada kata, "Okay, kita patah balik." Dan kita boleh bayangkan macam mana agaknya dah jalan jauh lepas tu. Lepas tu patah balik. Bayangkan Nabi Musa ni dah tua dah. Lapar. Dah tua. Patah balik. Mungkin belas-belas kilometer, mungkin puluh-puluh kilometer. Patah balik. Tapi ala kulli hal sebab semata-mata ingin mencari Khidir. Lalu sampailah berjumpa dengan Khidir. Lalu Yusha' balik. فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. Kemudian pada ayat 65 ini bermulalah deal antara Nabi Musa AS dan juga Nabi Khidir. So Nabi Musa ni deal dengan Nabi Khidir pada ayat ini, pada ayat 65. 66 dia start deal. So 65 ni fawajada, dia bertemulah. Lalu mereka bertemu ataupun mereka dapati seorang daripada hamba-hamba kami yang telah kami kurniakan kepadanya rahmat daripada kami, dan kami telah mengajarkannya ilmu pengetahuan daripada sisi kami. Bil ladunna ilma. Qala lahu Musa. Musa berkata kepadanya, "Boleh tak hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda?" Boleh tak aku ikuti engkau dengan syarat engkau mengajarkan kepada aku apa yang telah diajarkan oleh Allah kepadamu yang menjadi petunjuk bagiku. Dia cakap macam tu. Tolong ajar aku sebab benda ni akan menjadi petunjuk bagiku. Perkara pertama sekali, Khadir jawab apa? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabr. Kau tak boleh nak sabar dengan aku. Dia cakap apa? Sesungguhnya engkau tidak sama sekali akan dapat bersabar dengan aku.
Menarik perkara ini sebab kalau kita tengok uh, Nabi Musa alaihissalam menggunakan Nabi Khidir menggunakan innaka. Kita pun dah bahas tentang innaka ni kan sebelum ni. Innaka ni maksudnya liizalati syak, untuk mengangkat sebarang keraguan. Bila penggunaan inna di dalam Al-Quran, maknanya selepas daripada itu ialah sesuatu yang perlu yang sentiasa terlepas pandang ataupun sentiasa susah untuk dilaksanakan. Begitu. So biasa lepas inna ni mesti benda yang begitu. Macam sebelum ni saya ada bagi contoh tentang Nabi Yusuf AS. Waktu Nabi Yusuf nak bagi cerita dekat ayah dia. Dia cakap apa? Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidi. Dia nak bagi tahu ke ayah dia yang dia nampak ada matahari, ada bintang, ada bulan sujud dekat dia. So benda tu pelik tau. Benda tu macam pelik. Walaupun dalam mimpi tapi macam mana kita bayangkan benda tu boleh berlaku? Kan pelik kan? Jadi nak cerita kat ayah dia guna istilah inna. So budak pun tahu cara untuk terangkan kat orang kena guna inna. Inna maksud apa? Betul bapa, betul lah, macam tu dia penegaskan. So dekat sini juga sama juga macam mana Khidir cakap dekat Nabi Musa, kau ni tak boleh sabar dengan aku ni. Kau takkan mampu sabar. Lepas tu dia tambah lagi wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Pada ayat 68, dan bagaimana engkau akan sabar terhadap perkara yang engkau belum tahu secara menyeluruh. Yelah kita kadang-kadang kita susah sikit nak sabar pada benda yang tak tahu tau. Contohnya macam kita nak belajar bidang Quran. Kita jumpa guru ni, lepas tu dia kata, okay, kau kena belajar bahasa Arab dulu. Start dengan nahwu saraf, marfu', mansub, majrur sebagainya. Dia pun belajar 3-4 tahun, susahnya belajar bahasa Arab, tak masuk-masuk lagi. Lepas tu dia pun tengok kawan-kawan dia, saya punya kawan tu dah boleh bahas sampai ilmu tafsir, ilmu ni, kenapa kita masih dekat takut yang sama ni? Kenapa ustaz tak nak bawa kita pergi tempat lain? Kita tak boleh nak sabar. Apa tak boleh sabar? Sebab kita tak tahu benda tu penting. Sebab nanti saya bagi cerita pengalaman lah. Kalau contohnya orang tu belajar tafsir. Kalau bahasa Arab dulu dia tak belajar betul-betul, saat ini dia masuk tafsir, dia akan patah balik nak belajar bahasa Arab. Sebab bahasa Arab ni dia memang kena belajar lama, sangat-sangat lama. Supaya dia akan dapat betul-betul dapat tafsir yang lebih sedap. Maksudnya dia baca tu dia betul-betul faham. So kadang-kadang kita rasa macam kita belajar benda ni, lepas tu kita rasa macam kawan-kawan lain dah pergi jauh. Lepas tu kita pun rasa macam, kenapa cikgu aku tak ajar ni? Kenapa cikgu aku tak ajar ni? Sebab kita tak sabar. Kenapa tak sabar? Sebab kita tak tahu yang sebenarnya yang kita belajar sekarang ni, persediaan untuk masuk yang benda yang kita nak tu, tapi persediaan yang lebih matang. Persediaan yang lebih ampuh, yang lebih kuat. Gitu. Ataupun kalau kita tengok cerita, contohnya, bukan tengok cerita lah, contohnya kita ada anak lah, kita bawa adik ataupun kakak kita yang mungkin dah beranak, kita pun dah bawa kakak dia, bawa anak dia, anak buah kita kan. Jadi kita bawa, kita masuk dalam lift sebagai contoh. Anak tu menangis, budak ni menangis, kita pun tak tahu dia nak apa ni, lapar ke apa ni, tak tahu ni. Lalu masuklah orang tua dalam lift tu. Orang tua, ada seorang orang tua ni dia masuk dalam lift. Dia cakap, dia tu ngantuk tu nak tidur. Dia cakap yang tu. Kita yang tak tahu ni, kita tak akan sabar. Kita susah nak sabar sebab tak ada pengalaman. Tapi orang tua tu, dia tengok, dia tu lapar ataupun dia tu ngantuk, selesai masalah. Macam tu je. So macam tu juga Nabi Musa akan hadapi sesuatu yang Nabi Khidir dia bagi jaminan kau tak akan sabar. Sebab macam mana kau nak sabar? Sebab benda ni kau tak tahu. Kita tak akan boleh sabar dengan benda kita tak tahu. Okey. Qala satajiduni insyaallah sabiran wa la a'si laka amra. Ayat 69. Musa berkata, engkau akan dapati aku insya-Allah. Insya-Allah lah. Orang yang sabar dan aku tidak akan membantah sebarang perintah. Maka Nabi Musa ni, kita dah kenal lah Nabi Musa ni siapa. Dan Nabi Musa ni sebenarnya orang yang sangat sabar. Sangat sabar. Dia deal dengan orang yang bangsa yang degil dia, tak boleh cerita macam ni. Degil Bani Israel ni, dia memang sangat-sangat degil. Bani Israel ni kalau kita tengok, dia orang ni, dia dah nampak dah. Dah nampak laut terbelah depan mata. Dia dah nampak segala jenis mukjizat ketika di Mesir. Ada sungai jadi darah apa semua tu kan. Dia nampak depan mata. Tapi kenapa bila waktu dah bawa tu dia masih tak nak dengar cakap Nabi Musa.
Nak masuk dekat Palestin pun tak nak dengar. Waktu disuruh sembelih lembu pun, lembu yang macam mana ada kat dalam surah Al-Baqarah. So nak kata dia banyak songih. Padahal dia nampak mukjizat, bukan main, banyak mukjizat yang nampak depan mata dia. Sebab tu ada orang cakap jangan tanya macam Bani Israel. Tapi ada yang silap faham ni lah. Dia kata kau jangan banyak tanya. Banyak tanya ni macam Bani Israel. Itu bukan maksud silap lah. Banyak tanya ni boleh. Tapi pertanyaan yang betul. Yang dimaksudkan Bani Israel ni adalah pertanyaan yang tidak perlu. Pernyataan yang menyusahkan diri sendiri. Dan pertanyaan yang bersifat nak macam ni, nak kena-kena ke orang tu je. Kan kalau kita dalam forum ke apa kan, mungkin siapa yang pernah bagi talk ke apa, kita akan nampak lah. Orang-orang yang tanya tu, dia ni tanya soalan bukan nak jawapan pun. Saja je nak rendahkan orang ni, saja. Dia macam tu. So maksud pertanyaan macam Bani Israel tu ialah pertanyaan yang bersifat kalau tak ada apa, tak ada sebarang, maksudnya macam bukan nak tahu lah, bukan pertanyaan nak tahu. Okay. So Nabi Musa ni sabarlah, orang yang kuat sabar, dia boleh deal dengan Bani Israel ni, kira power lah kan. Lalu Nabi Musa pun cakap, satajiduni insya-Allah. Insya-Allah kau akan dapati aku ni orang yang sabar, insya-Allah. So dia masih tidak meninggalkan insya-Allah. So kita dalam perbuatan kita kena ada insya-Allah. Insya-Allah ni kesilapan kita kadang-kadang kita menggunakan insya-Allah untuk benda yang confirm kita nak buat. Dia macam jom datang rumah aku, insya-Allah nanti aku datang insya-Allah. Sebab insya-Allah tu dah jadi macam penyedap ayat lah. Tapi sebenarnya istilah insya-Allah, bila kita gunakan insya-Allah, maksudnya kita berjanji dengan nama Allah dan dengan harapan bahawasanya janji kita tu dapat ditunaikan dengan izin Allah. Itu maksud dia. Tapi kadang-kadang kita ni waktu kita sebut insya-Allah, waktu kita sebut insya-Allah tu kita dah deal, dah dalam fikiran kita dah ada dah. Iaitu tak nak datang tapi macam segan pula cakap tak boleh datang. Cakap insya-Allah, insya-Allah. So ini antara benda yang tersilap lah dalam menggunakan insya-Allah. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an shay'in hatta uhditha laka minhu dhikra. So pada ayat seterusnya ni Nabi Khidir memberikan satu syarat. Baik, tak masalah, boleh. Jika engkau mengikuti aku, maka janganlah engkau bertanya kepadaku tentang sesuatu pun hingga aku ceritakan hal tu. Maksudnya dia kata hatta uhditha laka minhu dhikra. Memang aku akan ceritakan, jangan risau. Aku akan bahaskan. Tetapi jangan tanya sampai aku beritahu. Itu je dia punya syarat dia. So macam kita bersama belajar ataupun kita pergi belajar, nak belajar dengan lecturer ni, nak belajar dengan tu. Kadang-kadang waktu hari pertama dia akan cakap, okey, peraturan saya mudah saja. Kalau nak pergi tandas, bagi tahu. Kalau nak minum air, tak payah bagi tahu. Kalau nak tanya soalan, terus tanya. Dan pastikan kalau saya bagi assignment, mesti siap. Macam tu contohnya. Dia bagi syarat awal. Dan kita pun sama-sama dah setuju. Tapi kita sendiri tak amalkan apa yang kita setuju tu. Jadi problem kan. So kita kena belajar daripada Nabi Musa AS. Kenaan dengan bila kita dah deal, kita kena buat. Deal, kena buat. So kita deal dengan guru tu. Awal-awal lagi syarat kita dapat waktu sem pertama ataupun waktu minggu pertama, week 1 tu. Dia kata kamu kena buat ni. Kita dah deal, kita kena buat. Itu satu kewajipan kita. Dan satu adab kita sebagai seorang student. Kemudian diorang ni bermula perjalanan diorang checkpoint yang pertama. Fantalaqa hatta idza raqiba fi as-safinati kharaqaha qala akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad jita shay'an imma. Saya minta maaf, saya ada masa berapa lama ni? 20 minit ke? Kan? Sampai 10.30, lagi setengah jam. Okey, kita cuba untuk 15 minit selesai kan, kemudian kita masuk sesi soal jawab. Checkpoint ni sebenarnya kita baca je. Masuk pada checkpoint pertama pada ayat 71 ni, mereka ni masuk ke satu kapal, satu perahu, satu kapal lah, dia macam bot besar, and then dia membocorkan. Kemudian Musa bertanya, patut ke engkau bocorkan sedangkan akibat perbuatan ni boleh tenggelamkan penumpang-penumpang yang lain? Sesungguhnya engkau telah melakukan satu kemungkaran. Lepas tu dia pun jawab, Nabi Khidir jawab, bukankah aku telah katakan engkau ni tak boleh sabar sama sekali? So Nabi Musa kata, jangan kau marahkan aku disebabkan aku lupa. Dan janganlah engkau memberati aku dengan sebarang kesukaran dalam urusanku untuk menuntut ilmu. So dia kata, aku minta maaf, aku terlupa. Dan
Jangan hukum aku tentang apa yang aku lupa dan jangan susahkan aku. Aku masih nak belajar, aku masih nak belajar macam tu. Tapi bila kita tengok balik checkpoint ni, logik tak untuk Nabi Musa mempertanyakan? Jawapannya logik. Mereka tumpang satu orang, satu orang kampung ni naik bot, pergi ke satu tempat. Tiba-tiba waktu tengah naik bot tu, si Nabi Khidir pergi kocak-kocak, pecahkan, rosakkan perahu tu. So ikut kepala logik akal, kalau kita tengok balik, kan tadi saya ulang-ulang, siapa Nabi Musa? Siapa Nabi Musa? Nabi Musa ni ialah orang yang dia sentiasa nakkan keadilan. Orang yang tak boleh diam diri. Ingat kalau Nabi Musa tengok tu boleh diam diri ke? Mana boleh? Tak kena cakap, oh, okey, tak apa, buat orang kampung kan apa sangat. Dia tak boleh. Dulu dia pernah pukul orang sebab orang buat macam buat tak guna atau buat apa macam menzalimi Bani Israel ni, dia tumbuk sampai mati. Bayangkan kalau dia nampak sekarang ni, dia tahulah perahu ni orang miskin punya. Dia ni pergi pecahkan pula. Dia kata, apa ni? Mana kau buat kemungkaran ni? Tak boleh benda ni boleh buat ni. Dia macam, dia tak boleh terima. So logik. Jawapannya logik. Tetapi, yelah, dia lepas dah habis, dah naik perahu tu, dia tahu perahu tu rosak, lepas tu Nabi Khidir pun gerak dulu. Okey, terima kasih, jumpa lagi, Assalamualaikum. Gerak dulu Kolega Alsin ni orang Turki, kalau kita jumpa mana-mana kita akan sebut kolega Alsin, moga dipermudahkan. Cakap kolega Alsin. Lepas tu dia macam, kalau kita kat tempat tu, dah lah tumpang, rosak kan, lepas tu keluar macam tu, lepas tu gerak. What? Macam pelik lah kan. Tapi dia pun kata tak apa, aku diam. Lepas tu apa siapa yang kedua? فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. Pada ayat seterusnya, ayat 73, ayat 74, ayat 74, kedua-duanya berjalan lagi. Dia tengah jalan-jalan, nampaklah ada seorang budak lelaki. Budak lelaki tengah lepak-lepak kat situ apa semua. Tiba-tiba, ini lagi lah, tak ada common sense, rasa macam datang kat situ, faqatalah, dan Khidir pun pergi bunuh lelaki tu. Subhanallah, dia pun bunuh lelaki tu. Kemudian Musa kata, patut engkau membunuh satu jiwa yang bersih, yang tak berdosa membunuh orang. Sungguh engkau telah melakukan satu perbuatan yang mungkar. Cakapnya tu kat Khidir. Sebab logically, takkan kita tak buat apa dengan budak tu, kan kita tengah perang ke apa. Dari budak tiba-tiba bunuh, logically tak boleh terima dia akal ni. Macam mana nak terima ni? Tak boleh terima. So Nabi Khidir kata, qad alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah aku dah telah cakap dengan engkau tidak akan sabar sekali dengan aku. Takkan sama sekali sabar bersama dengan aku. Dan Nabi Musa kata, jika aku bertanya kepadamu sebarang perkara lepas ni, maka jangan engkau biarkan aku menemanimu lagi. Sesungguhnya aku telah membuat alasan-alasan untuk sesungguhnya aku telah mendapat alasan-alasan untuk berbuat demikian. Lalu Nabi Musa pun kata, kena ni last. Kalau aku tanya lepas ni lagi, kita kiranya aku tak belajar dengan kau. Kira macam dia betul-betul kata ni last. Dia tak nak cakap lagi boleh. Dia macam, dia dalam keadaan jiwa dia memberontak. Nabi Musa kan, kita dah bahas tentang Nabi Musa. Tapi dia kena diam. Masuk je poin ketiga. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istad'ama ahlaha fa'abau ay yudayyifuhuma. Kemudian diorang ni dua-dua ni berjalan lagi sampai orang masuk pada sebuah bandar. Ada satu bandar, dia masuk satu bandar yang sangat besar. Kita bayangkan bandar yang sangat cantik. Ada restoran, ada macam-macam ada. Dan mereka minta untuk dijamu oleh penduduk tersebut. Dia macam minta lah, dia kata, kami ni daripada jauh, minta maaf lah duit tak ada. Boleh tak kalau dapatkan sedikit makanan. Tapi kat situ semuanya penduduknya jadi bakhil. Tak nak bagi. Semuanya penduduknya semua fa'abaw yudayyifu. Dia semua macam tak boleh lah, tak nak terima. Macam, sebab kalau kita fikir balik kan, kalau logically, kalau diorang tahulah siapa orang tu, Nabi Musa kot, Nabi Khidir datang. Kalau diorang tahu, mesti diorang buka rumah diorang. Cuba bayangkan tiba-tiba rumah kita diketuk oleh Nabi Musa dan Nabi Khidir. Datang ke rumah kita. Satu, kita akan rasa macam
dihormati dan dihargai ya. Yang kedua kita akan seseram. Kenapa Nabi datang rumah aku ni? Kau ada buat apa? So, semua orang tak nak terima. Kemudian tiba-tiba dalam keadaan dia orang penat tu, kita nampak ada satu tembok yang nak runtuh. Kemudian Nabi Musa, Nabi Khidir pun membenanya balik. Fa'aqam. Lepas tu Nabi Musa pun macam, okey, aku tak nak tanya apa-apa, aku dah janji tak nak tanya apa-apa, takut aku tertanya lagi, takut nanti lepas ni aku bagi alasan lagi. Tapi sambil-sambil tu dia cakap ialah macam ni. Qala law syi'ta latakhasta alayhi ajra. Dia kata, law syi'ta latakhasta alayhi ajra. Maksudnya apa? Jika kau mahu, tentulah kau ni sebenarnya lebih baik ataupun berhak untuk mendapat upah. Yalah, kalau kita kan pernah penat macam ni, sambil dia tengok CBC dia buat ni, penat kalau kita dapat upah ni okeylah sikit kan. Yalah, kita ni dah tak makan, lama dah tak makan. Cuba bayangkan, kita fikir macam mana Nabi Musa punya lapar. Cuba kita tengok Nabi Musa dari perjalanan nak makan ikan kan. Ikan rupanya dah masuk dalam air. Dia patah balik, jalan pula berapa kilometer dah. Sampai kat tempat Majma' Al-Bahrain tu, jumpa Nabi Khidir. Okeylah, jumpa Nabi Khidir. Naik bot. Makan tak? Tak makan lagi. Tadi dah lapar, makan, apa tu naik bot. Lepas tu pergi tengok pula bunuh budak. Dia lapar lagi tak? Lapar. Kemudian sekarang ni sampai kat satu bandar, okey, dia rasa macam sekarang ni aku dah tak tahan, aku nak kena makan. Pun minta makanan, orang tak nak bagi. Lalas dia nampak si Nabi Khidir ni dia nak bina bangunan. Tiba-tiba cakap, "Hai, kalau kau ambil duit ni, kita boleh pergi makan dekat restoran lagi." Macam tu dia cakap. So apa-apa yang dia katakan tu logik tak? Logik. Dia punya logik. Tapi tiba-tiba Nabi Khidir kata, "Hadza firaqu baini wa bainik. Sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tasti' 'alaihi sabra." Pada ayat 78. So Nabi Khidir pun kata, inilah masanya perpisahan antaraku dengan aku akan terangkan kepadamu maksud-maksud kejadian yang engkau tak dapat sabar langsung kena perkara. So dia macam, kalau kita tengok cerita ni sudut logik, kita rasa macam bercakap pun salah, diam pun salah, nak dapatkan hak pun salah. Dia macam, sekarang ni apa yang dia jumpa ialah orang yang lebih mengetahui, bahkan mengetahui masa depan yang dia dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia tak tahu apa-apa, maka tak boleh sabar. Walaupun dia terangkan penjelasan. So yang penjelasan yang pertama, dia pun cakaplah, Nabi Khidir kata, yang waktu kita cerita pasal perahu tu milik orang tu, orang miskin, perahu tu sebenarnya milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku cacatkan dia, kerana di hadapan nanti ada seorang raja yang akan rampas tiap-tiap perahu yang elok. So kita ada konsep fiqh kita kat sini, iaitu di antara dua darurain, di antara dua kemudaratan, dah tak ada pilihan lain, ada dua mudarat, maka pilihlah mudarat yang lebih ringan. Maka daripada perahu tu diambil terus oleh raja, baik dipecahkan sikit, so raja tak akan ambil perahu tu, dia boleh baiki. Kan benda tu lebih baik kan? Tapi Nabi Musa tak nampak lah, benda tu Nabi Khidir nampak. Dua darurain ni dia macam konsep, macam contohnya ada ulama di Syria, almarhum Syekh Ramadan Al-Buti, Syekh Syed Ramadan Al-Buti, dia kata, jangan lawan pemerintah ketika itu. Jangan lawan pemerintah Syria ketika itu. Walaupun waktu tu rajanya zalim. Tapi bila lawan nanti dia akan hasil yang lebih besar. Dan sekarang kita dah nampak dah kebenaran kata-kata daripada Syekh itu. Sebab kalau kita tengok bayangan, kalau berbanding diorang duduk dalam negara yang mungkin rajanya zalim tapi masih dapat hidup aman, dengan sekarang yang diorang terpaksa keluar daripada negara diorang dan tak tahu pergi ke mana. Ada yang dah duduk dekat kamp pelarian selama 8 tahun. Maksudnya ada budak tu lahir kat kamp pelarian dan dibesarkan kat kamp pelarian, tak pernah rasa duduk kat rumah macam mana. So nak kata sekarang ada dua darurain, so pilih yang darurain yang lebih ringkas, lebih singkit. So macam tu juga yang berlaku ketika dalam surah ini. Yang kedua, dia nampak seorang lelaki, nampak gulam, nampak seorang lelaki, budak ni, gulam ni budak. Kedua-dua ibu bapanya adalah orang yang beriman, maka kami bimbang bahawa dia akan mendesak mereka untuk melakukan perbuatan yang zalim dan kufur. Maka kami ingin dan berharap supaya Tuhan mereka gantikan mereka anak yang lebih bersih jiwanya, lebih mesra kasih sayangnya. Maka ini ialah perbuatan Nabi Khidir yang mana dia bunuh anak tu
kerana dia dapat lihat masa depan yang anak ni akan buat tak baik kat mak ayah dia dan anak dia akan derhaka. Maka dia pun kata, aku bunuh sebab ada sesuatu yang lebih baik nanti. Tapi bukanlah maksudnya, sekarang ni kita akan cerita dari sudut cerita Quran ni, bukan maksudnya praktikalnya, lepas ni, tiba-tiba ada orang cakap, saya bunuh lelaki ni sebab masa depan dia akan menjadi lebih teruk. Dia bukan begitu. Dia bukan ada jadi satu penanda aras ataupun untuk kita bermudah-mudah, tapi ini cerita yang nanti kita akan faham kenapa. And then, cerita yang terakhir, yang penjelasan checkpoint terakhir, wa ammal jidar fakana li ghulamin yatimain fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma salihah. So pada ayat yang ke-82 ini, Allah Nabi Khidir menyatakan bahawasanya kalau yang tembok tu pula, yang kita pergi bina tembok tadi tu dia milik dua orang anak yatim dekat bandar tu. Dekat bawah tembok tu ada harta yang tersimpan. Harta tersimpan ni ialah milik ayah mereka, milik arwah ayah mereka yang orang saleh. Maka Tuhanmu mengkehendaki supaya mereka ni cukup umur dan dapat mengeluarkan harta mereka yang tersimpan. Jadi sebagai satu rahmat daripada Tuhanmu kepada mereka, aku tidak melakukan mengikut fikiran aku sendiri. Dan dia katalah apa yang aku lakukan ni bukan untuk ikut fikiran aku sendiri, tapi aku lakukan dengan perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan wahyu kepadaku. Maka kita belajar sesuatu. Tapi sebelum tu, kalau kita tengok kenapa nak kena bina juga tembok tu, sebab kan kita dah tengok tadi kan, yang dia minta makanan dekat orang pun orang susah nak bagi. Maksudnya orang dekat bandar ni memang ada masalah, jenis bakhil, jenis tak boleh terima, jenis satu tamadun orang yang duduk kat situ ialah tamadun yang rosak, yang jenis kalau orang minta makanan sikit untuk boleh bagi. Lagilah kalau dia orang nampak ada bangunan runtuh, tiba-tiba ada barang kat bawah tu, confirm dia ambil. Maka Nabi Khidir alaihissalam dia bina benda tu supaya dapat menjaga kemaslahatan budak ni, supaya budak ni tidak besar, dia dapat cari sendiri harta yang ayah disimpankan. Sekarang ni orang tak tahu, tapi kalau dah runtuh orang tahu. Gitu. So habislah 3 checkpoint, tamatlah cerita kita. So kat situlah waktu tu tamatlah cerita bahawasanya Nabi Musa alaihissalam pun berpisahlah dengan Nabi Khidir alaihissalam. Mereka berpisah dan sekadar itu sahaja cerita yang mereka dapat. Tapi sesuatu benda yang sangat-sangat besar yang kita pelajari daripada cerita ni. Banyak benda yang kita boleh belajar. Antaranya ialah satu berkenaan dengan adab guru. Iaitu tadi dia dah deal lah. Awal kan deal. Yang aku takkan tanya apa-apa. Okay, aku setuju. Lepas tu tanya lagi. Lepas tu dia kata, okay lah, kalau aku buat lagi, aku akan keluar. So nampak dia terus keluar. Dia dah tak ada kata, lagi sekali. Ada alasan lagi. Tak ada. Tak ada alasan dah. Dia macam enough, cukup. Selesai. Maksudnya nak kata, bila kita buat deal dengan guru, kita ada janji dengan guru. Bila let's say kita ni buat silap, ngaku silap kita, jangan bagi alasan demi alasan. Kita belajar daripada Nabi Musa AS, walk the talk. Yang keduanya, kita belajar sesuatu iaitu, walaupun dekat sini ialah perkara ghaib, tetapi apa yang kita boleh amalkan ialah sabar dalam kita mendengar sesuatu. Bila kita tengok kisah Nabi Musa AS, ialah dia belajar tentang jangan melatah dulu. Ada penjelasannya nanti. Jangan melatah dulu. Sebab Nabi Khidir pun, benda ni bukanlah maksudnya orang tu, bila kita nampak orang tu bunuh orang tu, kita cakap, sabar, dengar dulu. Maksudnya kita membenarkan orang tu bunuh. Bukan maksud kita membenarkan orang tu bunuh. Itu lain lah. Ini kita cerita pasal undang-undang pula. Tapi sekarang ni kita cerita tentang, bayangkan Nabi Musa AS. Sekejap. Ada orang datang rumah. Macam mana jumpa? Macam mana jumpa? Okey, sekejap. Ada orang nak hantar barang makanan sekejap. Saya sekejap, saya gerak kejap je.
Okay, Assalamualaikum. Just a short reminder to all while waiting for Dan Imran, just to remind guys that for tonight's session, there will be a quiz based on tonight's Tadabbur session. So stay focused till the end of tonight's session. The quiz will be conducted on next Friday. The link will be given in the WhatsApp group. So stay tuned for more information regarding the program will be given in the WhatsApp group. That's all. Thank you. We hope everyone can stay connected with us, and hopefully we can be a bit patient because we understand that Ain is right now in Turkey, and as a student, most of us are also students, so he kekangan lah sebagai student pasal delivery makanan dan sebagainya. Semoga semua bersabar ya. Terima kasih. Terima kasih. Miss Yosun. Oh. Kat mana tadi? Okey, yang terakhir. Yang terakhir sekali berkenaan dengan melatah. Jadi hitam tak apa. Dia jadi melatah. Kita kan kadang-kadang bila dapat sesuatu isu, kita terus macam nak respon kan. Satu yang kita belajar daripada kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir ialah sabar dulu. Ada penjelasan yang mungkin kita tak tahu. Ada penjelasan yang mungkin kita tak dapat. Maka dalam kita mengomen ataupun memberikan komentar apa-apa tentang isu apapun, sabar dulu macam mana Nabi Musa kena sabar dulu daripada bagi komentar apa-apa kepada Nabi Khidir. Sebelum Nabi Musa kata, engkau ni buat perkara mungkar, engkau ni teruk, engkau ni itu. Sebelum tu relax dulu, ada penjelasan. Maka kita belajar sesuatu lah. Jadi kadang-kadang kita ni zaman-zaman semua benda nak cakap. Dulu lain tau, dulu macam bila kita baca buku, bila kita tak setuju dengan penulis tu, kita akan pendam dulu. Sebab itu nak cakap macam mana? Kita mungkin akan email dia nanti ke, atau mungkin kita akan buat kritikan daripada blog ke apa. Tapi zaman sekarang, kalau contohnya ada orang tulis apa-apa dekat Facebook, kalau kita tak setuju, kita boleh terus maki dekat bawah. So nak katanya, zaman sekarang ni terlalu cepat untuk kita komentar benda tu. Tetapi kita belajar sesuatu daripada kisah ini, iaitu sabar. Ada perkara yang mungkin tak sampai kepada kita lagi. Tapi kadang-kadang benda tu penting untuk kita tahu. Jadi jangan cepat-cepat melatah. Belajar daripada Nabi Musa untuk sabar dalam kita menghadapi sesuatu perkara. Wallahu a'lam. Kalau ada sebarang soalan, silakan. Thank you to Dr. Muhammad Zaki for the informative and impactful sharing. Alhamdulillah for this third series. We have learned about the background story of meeting of Khidir alaihissalam and Musa alaihissalam. And we also learned that we need to be patient in facing any difficulties and the ethics in the search of knowledge. And if we don't remember all, maybe a take-home message from the talk today would be respectful to our teachers, especially when we are seeking knowledge, as most of us are students here. So we will now move to the Q&A session. So if you have any question, you may open your mic and camera to ask, or you can type your question in the chat box.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak tanya satu soalan. Kalau kita tengok dalam 3 checkpoint tadi, Nabi Khidir tu perkataan yang digunakan bukan saya tetapi kami, like na kan. Ada tak apa penjelasan di sebalik itu atau macam mana? Sorry, soalan tentang kami kan? Betul. Penggunaan perkataan kami. Dekat mana tu Nabi Khidir guna kami? Sekejap. Masa tadi macam dengar ada sebut perkataan kami. Sebahagian dia menggunakan kami, sebahagian menggunakan kita. Sebahagian menggunakan aku. Contohnya pada ayat 81. Okey, contohnya pada ayat 81 Nabi Khidir menjawab, Nabi Khidir mengatakan fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba rahmah. Maka kami berharap, kami ingin dan berharap supaya Tuhan kami, Tuhan mereka gantikan bagi mereka anak yang lebih bersih jiwanya dan lebih mesra kasih sayangnya. Saya minta maaf, saya nak kena check semula sebab saya ingat lupa dalam berkaitan dengan kami dekat sini. Adakah maksudnya kami dekat sini ialah tanda dia menyampaikan dengan respectful, ataupun maksud kami dekat sini ialah dia telah melakukan sesuatu pembunuhan. Bila melakukan sesuatu pembunuhan, benda itu satu dosa kabair, dosa besar. Bila buat satu dosa besar, maka dia kena ada Allahumma salli ala Muhammad. Bila dia buat satu dosa besar ni dia macam apa backup dia? Backup dia ialah dia dapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia macam satu backup besar untuk sampaikan kepada dia. Yang itu sebahagian daripada penerangan dia, tetapi penerangan bagi penuh berkenaan kami dekat sini, saya mohon maaf. Saya tidak membaca berkenaan dengan perkara itu dengan lebih mendalam. Saya mohon maaf ya, Mas Turina. Terima kasih. Sama-sama. Saya pernah dengar tazkirah ilmu Nabi Khidir ialah ilmu laduni. Ilmu itu apa? Ilmu laduni, ilmu yang di sisi Tuhan, yang hanya Tuhan saja tahu. Ilmu ghaib, lebih kurang. Ilmu ghaib, ilmu yang tidak boleh dicapai dengan pengajian biasa. Ilmu-ilmu yang tidak boleh dicapai dengan mata kasar. Jadi Nabi Khidir ini mempunyai ilmu laduni, betul. Tetapi istilah ilmu laduni ini ataupun kadang-kala penggunaan macam sekarang ni ada makrifat, hakikat dan sebagainya, kadang-kala disalahfahami dan juga digunakan secara meluas tanpa disiplin. Ini juga agak bermasalah sedikit. Sebagai itu ada yang mengatakan aku dah tak payah semayang kerana aku dah capai tahap makrifat dan hakikat dan sebagainya. Ada problem dalam cara fikir begini sebab kononnya dia mendapat ilmu laduni, ilmu yang gaib yang sudah melepasi pada orang lain, maka dia tidak perlu lalu jalan tu lagi. Jadi ini antara problem lah. Nabi Khidir dia dikurniakan satu ilmu yang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu, yang Allah berikan kepadanya, dan kita tidak mengetahui tentang perkara itu. Tapi kita boleh katakan dalam perkara gaib ini dia bukan benda yang bermudah-mudah. Dalam akidah kita ada belajar sesuatu, iaitu kita percaya tentang karamah yang ada di sisi para ulama ataupun para awliya. Tetapi kita tidak bermudah-mudah dalam menyatakan karamah itu sampai dia macam sampaikan ditutup semua pintu. Sebab kadang-kadang orang-orang ni dia percaya karamah. Bagus, okey, karamah ni ada, ya, kita percaya karamah ni memang ada. Tapi kita kena bersederhana dalam perkara ini. Sebab kadang-kadang orang tu dia melebih-lebih sangat tentang karamah sampai dia kata, kau tak tahu apa, ulama ni ada karamah. Jadi dia macam sampai menafikan, kadang ada orang tu menafikan ilmu hadis, ada orang menafikan ilmu ini, ilmu yang paling akar.
kerana menggunakan dalil-dalil seperti karamah, makrifat, hakikat dan sebagainya. Itu saja komentar saya. Is there any questions from other participants? Or we would like to also welcome our Deputy Dean, Dr. Radia. If you have any closing remarks for today's session, please welcome. Dr. Radia, are you there? I think we will just proceed. Oh, okay, Dr. Radia, my connection is not so good. Okay, so we'll just proceed. I think that's all for today's Q&A session. We pray to Allah SWT, may He make us among those who understand Quran. Inshallah. Now, dear participants, I would like to remind everyone to join the quiz for this Tadabbur session, which will be conducted on next Friday. And don't forget to join the final Tadabbur series on 24th April. Stay tuned for all information that will be in Al-Kahfi Challenge WhatsApp group. And don't forget to fill in the registration and feedback form in the chat box. Okay, before we dismiss, I would like to ask all the participants to open your camera if possible for the photography session. We give some time for the participants to open camera. Okay, Assalamualaikum.